Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah adalah mengumpulkan kita sekali lagi pada Lekir Imadat kitab Awamil Al-Biologi. Jadi terima kasih kepada semua rakan-rakan yang telah hadir sejak pertemuan pertama, sesi pertama, sesi kedua, dan sekarang kita masuk pada sesi ketiga. Jadi tanpa berlangkah masa, saya segera berhormatnya menjemput Saudara Puas Luqman Anas untuk memulakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam best. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tak kuat kerana kita dapat bertemu lagi pada malam ini untuk kita menyambung, untuk kita bermuzakarah berkenaan kitab Al-Awamil lil Imam Al-Birgiwi rahimahullah ta'ala, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah berikan beberapa muqaddimat, beberapa pengantar-pengantar yang menjadi tangga untuk kita dapat memahami isi-isi kitab. Dan pada malam ini kita akan tambah lagi satu lagi muqaddimah yang mana kita terlepas pandang pada pertemuan yang lalu, iaitu berkenaan klasifikasi huruf. Klasifikasi huruf. Jadi kita akan tulis dulu. Sini ya. Wah, amat ni. Tak clear pun. Okey. Jadi kita akan bincang berkenaan apa yang disebut sebagai harful jar. Iaitulah huruf-huruf yang menyebabkan isim setelahnya menjadi majrur. Tetapi harf jar juga terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama ialah harful jar al-asli. Yang kedua ialah harful jar syabihun bizaid. Yang ketiga adalah harful jar az-zaid. Huruf jar asli ni dia ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, dia ada makna. Lahu ma'nan. Dia ada makna. Yang kedua, dia ada amal dia, iaitulah menjarkan isim setelahnya. Yang ketiga, dia ada yang disebut sebagai at-ta'alluq. Itu nanti kita akan sebutkan sedikit secara langsung. Berbeza pula dengan harful jar yang syabih bizaid. Harful jar yang syabih bizaid, dia ada makna dan dia ada amal dia, iaitu al-jar. Itu pun pada lafaz sahaja. Kalau yang tadi tu lafzan wa ma'nan. Lafzan wa mahallan. Tetapi dia tidak ada ta'alluq. Manakala harful jar az-zaid pula, dia hanya ada satu sahaja. Ada amal jar. Itu pun
lafzan sahaja. Contoh, kalau kita ingat balik berkenaan huruf, apakah itu ta'rif huruf? Huruf ialah kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha wa lam yaktarin bi ahadil azminah as-salasah. Jadi orang kata ciri-ciri pertama untuk huruf jar asli ialah mempunyai makna. Yang dikatakan ada makna seperti huruf ba itu, ba lil isti'anah, kan? Akal tu bil mil'aqah. Saya makan dengan sudu. Jadi ba ni yang pertama dia ada makna. Apabila perkataan isim majrur untuk ba ni adalah alat yang menyempurnakan perbuatan kita, itu dikatakan ba untuk lil isti'anah. Pertama dia ada makna. Yang kedua, dia memajrurkan isim setelahnya. Oleh kerana mil'aqah ni adalah isim mufrad, maka dia majrur dengan kasrah. Jadi dia ada majrur. Dia ada makna isti'anah, dia ada amal dia iaitu memajrurkan isim setelahnya. Daripada segi lafaz dan makna dan tempat. Dan juga dia mempunyai muta'allaq. Muta'allaq ni dia mempunyai ta'alluq. Ta'alluq ni ialah, kalau kita nak mudah faham, pertambatan, kalau nak tulis, pertambatan antara huruf jar, pertambatan antara huruf jar dengan fi'il dan juga syibih fi'il. Pertambatan antara huruf jar dengan fi'il dan juga syibih fi'il untuk menyempurnakan makna tadi. Dan untuk menyempurnakan makna tadi. Jadi kalau kita lihat seperti yang kita sebutkan dulu, bila kita syarah berkenaan Bismillahirrahmanirrahim, kita katakan dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita kata yang dimaksudkan di situ ialah u'allifu al-matna Bismillahirrahmanirrahim. Mesti ada kata kerja yang menyempurnakan makna huruf tersebut. Jadi yang dikatakan pertambatan itu ialah hubungan. Sebab huruf jar ni dia salah satu makna, nama dia yang lain kita panggil hari itu huruful idhafah, harful idhafah. Isalul makna al-fi'li lil asma'. Jadi untuk melengkapkan makna tu, ba tu kita mesti cari tempat dia bergantung. Tempat bergantung tu yang disebut sebagai al-muta'allaq. Al-muta'allaq. Al-muta'allaq, tempat bergantung. Yang mana sama ada dia fi'il ataupun syibih fi'il. Syibih fi'il ni apa? Syibih fi'il ni isim fa'il, ismul maf'ul. Sirah al-mubalaghah, siratul mubalaghah. As-sifah al-musyabbahah. Satu lagi apa? Al-masdar. Kau ada gibat? Dah gibat? Tak ingat lah. Syibih fi'il. So, kalau kita tengok muta'allaq dalam ayat akal tu bil mil'aqah, muta'allaq dia ialah fi'il, iaitulah fi'il akala. Akal tu akala. Jadi bila kita kalau kita buang, tu nak kata, bila kita buang muta'allaq ni, makna fi'il tu kita takkan faham. Katakan tiba-tiba kita main kat kawan kita kata bil mil'aqah dengan sudu, tanpa menyebut muta'allaq, makna fi'il tu tak dapat difahami dengan sempurna. Tetapi apabila kita sebut muta'allaq, saya makan dengan sudu, jadi hubungan antara ba tu digantungkan
Itu sebab ta'alluq tu makna asal dia bergantung. Digantungkan dengan fi'il tersebut. Barulah kita faham. Saya makan dengan sudu. Contohnya, Amir Syukri jalasa alal kursi. Atas kursi, apa yang atas kursi? Duduk di atas kursi. Sebab tu yang apabila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita akan andaikan, kita akan cuba pasangkan apakah muta'alaq dia. Sebab tu kita kata Bismillahirrahmanirrahim tu muta'alaq dia ikut perbuatan kita buat. Kalau kita baca akan jadi aqra'u Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita belajar ata'allamu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bawa kereta, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menulis aktubu Bismillahirrahmanirrahim, begitu juga. Sebab apa kepentingan untuk kita tahu muta'alaq ni? Contohnya dalam masalah ra'aitu usfuran ala syajarah. Saya telah melihat seekor burung pipit di atas batang pokok. Sekarang ni ala ni kita nak takluk dia dengan apa? Kita nak takluk dengan satu sifat untuk usfur, ataupun kita nak takluk dengan ra'aitu. Kainan ni asalnya daripada kana. Kana kan fi'il madhi. Yakunu kaunan masdar fahuwa kainun. Jadi kainun ni adalah isim fa'il. Isim fa'il adalah salah satu daripada syibih fa'il. Jadi kalaulah kita nak kata aku nampak burung tu yang duduk atas pokok, kita akan kata saya telah melihat seekor burung pipit yang berada ia di atas pokok. Tapi kalau kita nak kata kita duduk rabat makan buah pelam atas pokok dan kita nampak burung pipit yang juga duduk di atas pokok, kita kata ala ni ta'alluq dengan ra'aitu. Jadi saya duduk dalam keadaan saya juga berada di atas pokok. Jadi itu kepentingan orang kata apa, mengetahui manakah muta'alaq bagi satu-satu huruf. Jadi yang dikatakan huruf ja asli itu mestilah dia itu ada makna al-isti'anah, seperti mana yang kita bincang pada pertemuan yang lalu. Yang kedua, dia mestilah ada amal. Yang kita belajar amil, amal, ma'mul, dia mestilah menjarkan isim setelahnya. Daripada segi lafaz dia bagi kasrah. Daripada segi mahal pun tempat dia di-i'rab sebagai majrur, kan? Suatu isim yang majrur, ma'mul yang majrur. Dan yang ketiga, dia mempunyai ta'alluq, pertambatan yang maknawi yang tak nampak dengan fi'il ataupun syibih fi'il. Jadi itulah dikatakan sebagai huruf ja al-asli, huruf ja yang pure, yang betul-betul tak ada campuran, tulen. Huruf ja yang tulen. Tetapi masalah huruf ja yang syabih bizaid ataupun setengah orang panggil syibhu zaidah, dia hanya ada makna dan dia hanya menjarkan pada lafaz. Dia hanya menjarkan pada lafaz. Itu yang terjadi pada masalah rubba. Kerana rubba ni jarang. Kalau dalam buku pun biasanya kita belajar tak habis, tak faham pun. Rubba. Bezanya huruf ja yang syabih bizaid ni, alamak terpadah kali. Huruf ja yang syabih bizaid ni dia menjarkan pada lafaz, lafzan, dan dia tidak ada muta'alaq. Contohnya rubba rajulin karimin laqituhu, ataupun rubba rajulin karimun laqituhu. Jadi masalah rubba ni dia ada dua makna. Yang pertama ialah memberi maksud ramai, at-takthir.
Yang kedua adalah at-taqlil. Pertama, dia ada makna. Sama ada taksir ataupun taklil. Jadi rubba rajulin ni, kita nak kata dia ramai ataupun sedikit, ramailah lelaki ataupun sedikitlah lelaki, kita kena tengok kepada ciri-ciri lepas dia. Dia punya sifat dia lepas tu. Dia punya khabar dia lepas tu. Kalaulah kita kata zaman tersebut, lelaki yang mulia, aku telah berjumpa dengan dia. Kalaulah kita duduk di dalam suasana yang bi'ah, yang salihah, yang mana ramai orang-orang yang soleh, yang mulia, yang bersifat pemurah, kita akan katalah rubba itu li taksir. Ramailah orang-orang yang mulia yang aku telah jumpa dengan dia. Tapi kalaulah kita duduk dekat tempat orang yang penyangak, kampung tu penyangak, orang soleh ada bagus ada seorang je, ketika itu kita akan kata rubba tu dengan makna sedikit. Jadi isunya ialah, okey, dia memenuhi ciri-ciri. Yang pertama, dia ada makna, sama ada taksir dan ada taklih. Ini juga kalau kita kata dulu, huruf ni dia nak ada makna, mestilah dia digandingkan dengan perkara lain. Kalau huruf jar asli, dia ada dia punya majrur, dia ada muta'allaq dia. Tapi kalau yang ni, dia tengok, dia mesti ada perkataan-perkataan lain yang menyempurnakan, barulah dia nampak taksir ke taklil. Tu dia ada makna syabih zaid. Cuma yang masalahnya ialah, dia huruf jar yang syabih bizaid ni, dia hanya menjarkan isim setelahnya tu pada lafaz. Pada lafaz kita nampak okey. Rajul ni apa? Rajulan ni rijalun. Kita tahu isim mufrad ni bila dia dijarkan dengan kasrah, kita apalah, fine. Cumanya rubba ni dia ada syarat. Rubba ni dia bukan mudah-mudah untuk memajrurkan isim setelahnya. Dia hanya akan masuk kepada yang disebut sebagai mubtada. Mubtada yang dia tu nakirah, tetapi dia ada sifat lah sini, nakirah mausufah. Jadi pada asalnya ayat dia macam ni, rajulun karimun laqituhu, kan? Rajulun karimun laqituhu. Ini mubtada, ni dia punya khabar. Jadi rubba ni dia hanya boleh masuk pada mubtada yang nakirah, dan dia ada sifat sama ada dengan na'at ataupun dengan idhafah, dan lepas tu dia ada khabar dia. Jadi apabila kita kata mubtada, inilah orang kata yang disebut sebagai seolah-olah kekeliruan identiti. Tapi dia adalah falsafah dia. Sebab apa kita bagi orang kata apa, baris dekat zahir, tapi mahal tu. Jadi bila kita i'rab rajulin ni, kita akan kata rajulin mubtadaun marfu', mubtada yang marfu', tetapi alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah. Ad-dhammah al-muqaddarah. Oleh kerana apa? Listighalil mahalli biharakati harfi jarri syabih bizaid. Kita tulislah tu kan, mubtadaun. Mubtada memang hukum marfu', mana ada mubtada majrur. Sebab ni orang kata hukum yang mutlak dah, mubtada mesti marfu'. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah liishtighalil mahalli biharakati harfil jarri asyabih bizaid. Jadi cerita dia, jar dia tadi tu lafzan. Daripada segi lafaz kita nampak dia berbaris kasrah, tetapi la mahallan, kan? Dari segi kedudukan mahal i'rab dia bukanlah majrur, dia tetap marfu'. Marfu' yang mana alamat dia dhammah yang kita takdir. Kita tak boleh nak baca rajulun sebab kita nak bagi amal kepada, kan kita kata rubba ialah amil. Rubba amil, dia huruf jar, jadi amal dia ialah jar. Apabila dia amil, dia menuntut pada ma'mul. Jadi rajulun ni dia orang kata apa, dia berebut,
dia adalah makmur kepada dua benda. Satu, dia adalah makmur kepada ibtidak. Okey, orang kata, sebab apa mubtada' ni marfu'? Mubtada' ni marfu' kerana dia ialah perkataan yang dimulai dalam ayat. Kedudukan dia berada di permulaan ayat itulah yang menyebabkan dia marfu'. Jadi ibtidak amil, amal dia mesti rafa'. Jadi rajul ni adalah ma'mul. Kira depa dua ni berkelahi. Ibtidak dengan rubah ni berkelahi. Jadi oleh kerana orang kata apa, bila berkelahi cicah-cicah ni kita cakap itu ibtidak ni menang. Tapi dia bagi can lah, dia kata tak apalah, aku bagilah olok-olok nampak macam kesian kat hang, aku bagi hang nampak macam majrur daripada sudut luaran, orang nampak oh macam kemas kan, dia bagi kasrah. Tapi intipati dia sebenarnya dia marfu'. Intipati dia sebenarnya dia marfu'. Jadi cerita dia ialah huruf jar yang syabih bizaid ni, dia ada makna tapi jar dia hanya lafzan la mahallan. Sebab mahal tu kita berikan dia sebagai, jadikan dia sebagai makmur kepada amil yang lain. Jadikan dia sebagai makmur kepada amil yang lain. Yang terakhir ialah harful jar az-zaid. Yang ni mudah jelah. Ini mudah je. Kafa billahi wakila. Kafa billahi wakila. Okey, kita tahu kafa. Kafa ni kan fi'il. Kafa fi'il madhi. Yakfi fi'il mudhari'. Kifayatan ni punya masdar. Sekarang kita tahu kafa, kita kata fi'il mudhari', dia ialah amil. Dan dia juga perlukan, kita kata lepas kafa fi'il dia mesti ada fa'il. Sekarang ni mana? Tunjukkan manakah isim yang marfu'? Kan kita kata fa'il marfu'. Jadi sebenarnya fa'il dia ialah lafaz jalalah ni, lafzul jalalah. Akan tetapi lafzul jalalah ni dimasuki oleh huruf jar zaid. Jadi huruf jar zaid. Jadi lafaz jalalah ni dia punya isu dia sama ialah, dia ialah fa'il pada segi mahallan wa ma'nan. Seolah-olah kafallahu wakila. Cukuplah Allah sebagai wakil. Tetapi kita tengok, balik orang tu tanya, kalau orang tanya, ba ni ada makna tak? Ba ni tak ada makna. Dia ada muta'alaq tak? Dia tak ada muta'alaq. Dia hanya menjarkan sesuatu pada lafaz. Tetapi huruf jar ni kebiasaannya litakid, untuk membawa elemen penegasan. Elemen penegasan. Terutama dalam Al-Quran lah. Ulama kata huruf jar zaid ni dalam Quran kita kena sebut harful jar az-zaid litakid. Kalau kita kata haruf jar zaid, seolah-olah ada perkataan dalam Al-Quran yang tambah, kita kata tambah saja, tak ada makna, tak berguna. Sedangkan kita dah beriman bahawasanya Al-Quran adalah mukjizat. Jadi setiap daripada perkataan dan susunan pemilihan perkataan tu dia ada pembawaan makna yang tersendiri. Jadi bila kita kata litakid, walaupun dia tak ada tu, tapi dia seolah-olah, ulama kata bila lah ada huruf jar zaidah litakid ni, dia seolah-olah ayat tu ulang dua kali. Kafallahu wakila. Kan bila kita belajar dalam ilmu balaghah dan juga dalam ilmu nahwu, takkid lafzi kan, taukid lafzi tu kita ulang perkataan ataupun ayat tu dua kali. Tapi takkanlah kan, kalau kita orang tanyalah siapa, macam Nabi, ada sahabat tu tanya Nabi kan, siapa yang perlu saya taat? Ibumu berulang berkali-kali kan. Jadi itu menunjukkan penegasan terhadap penghormatan. Jadilah ayat Quran pun macam tu. Tetapi untuk menjadikan dia ringkas, dijadikan kita buang yang ni, digantikan dengan huruf ba. Jadi kafa billahi wakila, memang ayat tu dibawa untuk menegaskan yang cukuplah Allah semata-mata untuk menjadi entiti zat yang menjadi wakil penjaga pada kita. Jadi huruf jar zaid ni dia tidak ada makna,
Tapi biasanya didatangkan untuk memberi elemen penegasan. Tapi jar dia itu hanyalah pada lafaz. Jadi lafaz jalalah ni kita kata fa'il marfu' sama lah tadi alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah tiqal al-maha bi harakati, cuma tukar aja bi harakati harfil jar az-zaid. Jadi itu sedikit kata apa mukadimah untuk masalah kategori-kategori huruf jar yang mana kita bincang. Sebab malam ni dia akan ada part-part tertentu di mana huruf ni dia akan bagi tahu huruf ni li ziyaidah, huruf ni syibih zaidah ke tak. Jadi kata musannif rahimahullahu taala, qala al-syekh al-musannif al-alim al-allamah al-Birgizi rahimahullahu taala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina wa bi barakatihim fid darain amin ya rabbal alamin. An-naw'ul awwalu hurufun tajurru isman wahidan faqat tusamma hurufal jarri wa hurufal idafati wa hiya 20. Al-awwalu al-ba'u nahwu amantu billahi ta'ala wa bihi la ub'athanna. Yang kedua ialah wasani min nahwu tubtu min kulli zambin. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang kedua, kita dah bincangkan antara makna-makna ba. Antara makna dia adalah lil ilsaq. Sama ada ilsaq itu majazi ataupun hakiki. Maknanya lagi lil isti'anah. Maknanya lagi lil muqabalah. Maknanya lagi lil badal. Maknanya lagi lil qasam. Maknanya lagi sababiyah dan lain-lain. Dan hari ini kita akan tengok yang dimaksudkan dengan apakah antara bila kita jumpa huruf min, kita nak pasang makna apa. Sebab kita tahu dulu pemasangan makna tu al-wad'u ja'alul lafzi bi izai ma'nan tu, kita nak pasang kalimah tu dengan makna tu, kita kena tengok konteks. Apakah maksud dia yang bersesuaian. Jadi kat sini kebiasaannya min ini disebut sebagai min maknahu al-ibtida'. Min maknanya lil-ibtida', permulaan. Oleh itulah, seperti kita ulang sekali lagi, kebanyakan orang, para ulama mengarang apabila berbincangkan berkenaan huruf ba akan mulakan yang pertama sekali huruf ba dulu, sebab huruf ba ni makna yang paling banyak. Tapi ada kala ulama memulakan dengan huruf min, sebab huruf min ni makna dia ibtida', permulaan. Permulaan tu permulaan yang macam mana? Permulaan tu adalah permulaan destinasi, ibtida'ul masafah. Ibtida'ul masafah. Ibtida'ul masafah ialah permulaan destinasi. Ibtida'ul masafah. Contohnya kharajtu minal baiti lepas tu kita katalah ilal jami'ah misalnya, tak apalah yang tu. Jadi bila kita min ni biasa kalau orang tanya, ni senangnya min ni, saya telah keluar daripada rumah. Apakah yang, kalau orang tanya detail lagi, apakah maksud saya keluar daripada rumah? Maksudnya ialah dalam perjalanan saya tu nak ke universiti tu, kita kata intihak lagi, perakhiran destinasi, permulaan dia di mana? Di manakah titik kita mula keluar? Titik kita mula keluar ialah di rumah. Dia oleh itu apabila min tu kita nak jadikan isim yang setelahnya itu menjadi titik permulaan perbuatan kita,
kita gunakan min tu dengan makna ibtida'ul masafah. Dan saya telah keluar, bermula daripada rumah, dan destinasi saya berakhir di universiti. Dan bermula daripada rumah dan berakhir di universiti. Begitu juga. Jadi permulaan tu sama ada permulaan makan, tempat, ataupun permulaan zaman. Tetapi ini khilaf ulama. Contoh syahid dia ialah la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin. Apa dia ra'ub? Lepas tu la masjidun ahaqqu an taquma fi. Jadi demi sesungguhnya masjid yang telah dibina di atas asas takwa bermula semenjak daripada permulaan hijrah itu lagi lebih berhak untuk diiqamahkan, diimarahkan. Jadi yang dibina bermula awal lagi, jadi daripada segi zaman bermula awal lagi. Sebab ni cerita dia masa tu ada masjid apa? Masjid apa? Yang ada orang munafik tu dia buat masjid satu lagi, bergaduh kan. Dia buat bergaduh di satu tempat dekat dengan Madinah tu, dia buat bergaduh. Puak-puak munafik ni buat masjid satu lagi. Jadi bergaduh sampailah Allah Ta'ala turunkan, kata masjid yang mula-mula dibina itulah yang lebih hak untuk dimarahkan. Jadi masjid yang mula-mula daripada permulaan hijrah min awal yaumin, itu ni kata ibtida'u masafatiz zaman, bermulanya perjalanan masa dia, itu dia kata min dalam konteks masa. Tetapi yang dalam yang dibawakan, jadi kalau tulis ibtida' tu ibtida'ul masafah lil makan satu, ibtida'ul masafah lil zaman yang satu lagi. Tapi yang dibawakan oleh Imam Al-Birgivi rahimahullah, dia kata wasani min nahwu tubtu min kulli zambin. Kita baca sikit dalam hasyiah yang dibuat oleh seorang ulama. Dia kata dia cakap macam ni, wa misalul matni min hadzal qismi. Dia kata au yakuna al-fi'lul muta'addi biha aslan li syai'i al-mumtaddi nahu kharajtu min ad-dari li anna al-khuruja laysa syai'an mumtaddan iz yuqalu kharajtu min ad-dari idza fasalta anha walau bi aqalli khutwatin. Wa misalul matni min hadzal qismi li anna taubata wa in lam takun syai'an mumtaddan illa annaha aslun lahu yuqalu tubtu minhu idza fasalta min zamaniha fa zamanu mumtaddun wa taubatu asluhu. Dalam masalah ni ada yang kita kata tadi, perbuatan tu bila kita guna min, dia adalah satu proses yang berlanjutan. Proses yang berlanjutan seperti dalam masalah sirtu minal Basrah, saya berjalan berlanjutan mula daripada Basrah, ataupun memang perbuatan itu sendiri adalah permulaan. Bila kita sebut kita bertaubat, yang dimaksudkan dia ialah tubtu min kulli zambin, aku kembali, aku bertaubat daripada segala dosa, pergi kepada Allah Ta'ala, kembali pergi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tubtu min kulli zambin ila Allah Ta'ala. Jadi kata Syekh Ar-Radi ni salah seorang daripada orang yang mensyarahkan Kafiyah Ibn Al-Hajib, dia kata qala Ar-Radi alamatu min al-ibtidaiyah an yahsuna fi izaiha ila
Macam tadilah, antara alamat min tu ialah min lil ibtida'. Sesuai untuk kita gabung ataupun kita padankannya, setelah tu ada ila. Jadi kita tahu tu betul min kulli zambin tu ialah min lil ibtida'. Sebab apa? Sebab lepas tu kita boleh tambah tu betul min kulli zambin ila Allah Ta'ala. Aku bertaubat daripada segala dosa, pergi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia ada lagi makna-makna yang lain untuk min. Antara maknanya lagi ialah apa? At-tab'id. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Min ni disebut sebagai min lit-tab'id. Min lit-tab'id ni dia punya sifat dia mudah je. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya. Faminan nas si man yaqulu ila akhirih lah. Jadi kalau kita tanya, kita tengok ayat Quran, minan nas, daripada manusia. Kalau kita kata min tu tidak li ghayah, ada orang yang bercakap, ada orang yang berdoa daripada manusia. Doa tu mai daripada manusia ke tak? Yang dimaksudkan dia ialah sebahagian daripada manusia. Min ni disebut litab'id. Untuk memberi maksud ba'du. Seolah-olah kalau kita nak gantikan ba'dun nas, ada sebahagian daripada manusia yang berdoa. Jadi bila min litab'id ni, orang kata apa, sifat dia ialah kita boleh buang huruf min tu dan kita ganti dengan huruf ba'du. Ba'du sebahagian ni tak kira lah, 1/10 pun ba'du, 2/10 pun lebih-lebih lagi lah. Jadi bila jumpa ba'du dalam kitab, dia boleh jadi ada seorang je yang cakap pun dia kira ba'du dah. Yalah kan, kalau kita makan pizza tu kan, pizza tu kita belah 8. Kalau kita ambil satu bahagian tu dia panggil ba'du lah. 1/8, 2/8, 3/8. Jadi tak semestinya ba'du tu maknanya sebahagian besar. Kalau sebahagian kecil pun dikira sebagai ba'du. Jadi bila kita tengok dalam konteks ayat, bila kita sesuai, kita kata minan nasi man yaqulu, kita tengok makna ibtida' zaman pun tak ada, makan pun tak ada, tak sesuai. Kita tengok kat situ ada sesuai dengan makna ba'du. Jadi min tu litab'id. Dan biasanya min tu akan berada di permulaan ayat, seperti ayat Quran tu. Faminan nasi man yaqulu amanna, faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka sebahagian manusia yang berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah kami di dunia ini, tetapi tidak adalah bagi mereka tu sebarang habuan hak pun. Jadi apabila min tu sesuai untuk digantikan dengan makna ba'du, min tu litab'id. Dia ada contoh-contoh lain yang lagi. Yang ketiga ialah min lil bayan. Ini kalau kita tengok orang pondok dia sekolah. Siasat dia abang ni bayan. Bayan tu apa bayan? Bukan bayan yang tablik, duduk berocak lepas mayang tu tak. Jadi lil bayan ni dia ada orang kata formula dia sikit untuk kita mudah faham. Dia punya orang kata apa, formula ringkas-ringkas dia. Min atau al-bayaniyah ataupun lil bayan lah, samalah. Al-bayan ni al-bayaniyah ataupun lil bayan, samalah. Biasanya dia akan datang selepas daripada perkataan-perkataan yang mubham, seperti ma dan apa-apa sahaja, seperti man, sesiapa sahaja,
Tapi dia bukanlah datang directly. Seperti contoh, man hadara darsa najaha. Yalah tu contoh lain. Man hadara darsa la yarji' misalnya. Kalau kita sebut secara umumnya, siapa-siapa saja, barang siapa yang datang ke kelas jangan balik lagi. Ni jadi umum, lelaki perempuan, budak tua jangan balik lagi. Tetapi kalau kita nak khususkan, kita nak spesifikkan keumuman barang siapa tadi tu, kita tambahlah minal muslimin. Ni banyak ni selalu ayat macam tu. Bila ada ma, ada man, biasanya ada min. Kalau kita terjemah biasa, barang siapa yang telah datang ke kelas daripada orang lelaki muslim. Apa yang daripada mai bermula daripada kada ibtida. Min ni maknanya lil bayan. Seolah-olah kita boleh gantikan yang ni, letak kat sini. Kalau kita buang, orang lelaki muslim yang datang ke kelas jangan balik lagi. Itu je. Kalau kita kena kata perempuan, minal muslimat. Jadi min ni dia akan menerangkan jenis dan menspesifikkan keumuman perkataan yang sama-sama yang tak difahami sebelumnya. Jadi kalau kita jumpa ada ma, ada man, kita boleh saja bawa ini, kita ganti terus. Jadi kalau kita nak terjemah, kita tak ada kata sesiapa yang datang ke kelas daripada orang-orang lelaki muslim, mereka jangan balik lagi. Jadi kita boleh terus sebut lelaki muslim yang hadir jangan balik lagi. Dia tak ada lah berbelit-belit. Jadi sifat dia adalah bila ada man, ada ma, ada man, setelah dia ada huruf min, dia itu adalah min lil bayan, nak menerangkan perkataan yang umum sebelumnya, nak menspesifikkan perkataan yang general, universal sebelumnya. Tapi dia tak semestinya lah, tak semestinya man atau ma atau man saja. Kalau contoh daripada dalam Al-Quran, fajtanibur rijsa minal awthan, maka hendaklah kamu orang-orang yang beriman jauhi akan kekotoran. Perkataan ar-rijsa tu, kotor tu umum. Tapi kekotoran yang mana? Satu yang perlu dijauhi. Dalam Al-Quran kata fajtanibur rijsa minal awthan. Jauhilah perkara yang kotor daripada berhala-berhala. Seolah-olah Allah Ta'ala nak kata jauhilah berhala-berhala. Jadi untuk orang kata specialnya min lil bayan ni, kita nak mudah faham, kita boleh buang min tu, kita gantikan pada tempat orang kata apa, dia punya mubayyan tu. Mubayyan tu adalah benda yang nak diterangkan, benda yang nak dispesifikkan. Seolah-olah Allah Ta'ala nak kata fajtanibul awsan, jauhilah berhala-berhala. Itu yang disebut sebagai min lil bayan. Contoh lagi ayat Quran apa? Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmah. Apa yang Allah Ta'ala bukakan kepada para manusia. Bila kata apa ma tu umum. Kan? Bila kata apa ma tu umum, apa saja boleh masuk. Tetapi spesifik dia ialah apa? Mir rahmatin, seolah-olah rahmat yang Allah Ta'ala bukakan kepada manusia. Mahma ta'tina bihi min ayatin. Apa-apa pun yang kami bawa, kami bawa mukjizat, ayat, tanda kebesaran apa pun, mereka takkan tolak. Jadi dia kata, apa benda yang dibawa? Adakah bawa ikan, yang itu dia tolak. Bawa makanan, dia tolak. Tak. Yang spesifik dia ialah lepas min tu. Jadi bila datang perkataan seperti ma, man ataupun isim yang bersifat umum, kita nak spesifikkan dia, kita tengok huruf selepas min tu. Huruf selepas min tu lah yang menerangkan maksud ataupun kita kata mentakhsiskan keumuman
makna perkataan tersebut. Kita boleh buang dia, ganti terus. Fajtanibul rijsa minas ausan, seolah-olah fajtanibul ausan. Macam tadi, seolah-olah rahmatun yaftahillahu linnas, seolah-olah ayatin ta'tina bihi. Macam tu. Kemudian ada juga yang zaidah, hal min su'alin. Ada juga yang huruf ja, yang huruf min yang makna zaidah aja. Hal min su'alin, asalnya hal min su'alin, asalnya hal su'alun mawjud. Tapi mawjud ni kita buang, tinggallah hal min su'alin. Jadi dia min ni sama aja macam zaidah yang tadi. Dia masuk dekat mubtada dan dia memberi makna penegasan. Ada tak apa-apa soalan? Menambah unsur elemen penegasan. Ada tak apa-apa soalan? Contohnya apa lagi? Wa ma lizzalimin min ansar ma tasbiqu min ummatin ajalaha hal min soal. Jadi bila min tu, kalau orang tengok, adakah daripada soalan? Daripada soalan mana? Ada. Maksudnya dia nak tanya, ada tak apa-apa soalan? Betul-betul nak tanya. Jadi itu min lizaidah, min liziyadah. Jadi yang seterusnya ialah wasalisu ila nahwu tubtu ila Allah Ta'ala. Aku bertaubat tadi daripada segala dosa, kembali kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala lah yang disebut sebagai, tu yang disebut sebagai ila dengan makna al-intiha. Dia dengan makna penghujung. Jadi masalah intiha ni sama ada lah penghujung, pengakhiran destinasi tu memang tempat ataupun masa ataupun bukan kedua-duanya. Macam contoh Allah Ta'ala tu lah, tubtu min kulli zami ila Allah Ta'ala. Kalau contoh pengakhiran tempat macam tadi, kharajtu minal baiti ilal jami'ah. Jadi kita tahu bila sebut ilah, aku pergi ke universiti, kita tahu lah, kita keluar tu destinasi kita, pengakhiran dia ialah di universiti. Itu disebut sebagai ilah lil intiha. Contoh lagi makna-makna yang lain untuk ilah ialah wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Madam. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Jadi kalau kita yang duk belajar biasa ila dengan makna ke saja tu, kita terjemah apa? Janganlah kamu makan harta mereka kepada harta kamu. Apa maksud dia? Jadi maknanya itu tak sesuai untuk makna al-intihak. Yang dimaksudkan sini ialah ila tu dengan makna musahabah. Musahabah ni makna bersama. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala berfirman, wala ta'kulu amwalahum ma'a amwalikum. Bila ma'a kita faham terus lah. Janganlah makan harta mereka tu, makan bersama-sama dengan harta kalian. Jangan campur sekali makan. Betul. Jangan makan harta siapa saja ke, yang tu total lah. Cuma bila ilah kadang-kadang ada makna musahabah. Bila musahabah ni kita terjemah dia sebagai ma'a, sebagai bersama. Itulah antara makna dia. Contoh lagi, la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Demi sesungguhnya kami benar-benar akan menghimpunkan kalian semua kepada hari kiamat. Apakah yang dimasukkan pada hari kiamat? Itu adalah maksud lain pula. Itu maksud lain pula.
La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Apakah maksud kepada hari kiamat? Ini yang dimaksudkan sebagai satu lagi makna yang terakhir, az-zarfiyah. Zarfiyah ni mudah-mudah makna di dalam ataupun pada ataupun ketika. Fi itulah kita selalu duduk tu. Jadi la yajma'annakum ila yaumil qiyamah ai fi yaumil qiyamah. Bila dah dibangkitkan setelah daripada hari kiamat, kami akan kumpulkan di hari kiamat tu di padang mahsyar. Jadi ila kadang-kadang ada makna fi. Jadi tak pelik lah. Bila fi tu kita kata dia zarfiyah lah. Jadi kalau nak tulis, ila pertama makna dia al-intihak, seperti yang disebut tubutu ila Allah. Yang kedua makna dia al-musahabah, wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Ni saya dah hantar PDF dulu dalam yang kitab ni. Nanti kalau tak sempat tulis boleh rujuk balik lah, sebab dia dah ada dengan orang kata apa, tasjil, dah ada peta minda siap-siap dah. Maksud apa, contoh apa, boleh buka lah dalam PDF tu. Yang ketiga ialah makna zarfiyah. Yang seterusnya, warabi'u an nahwu kufiftu anil haram. Kufiftu anil haram. Jadi an ni makna dia ialah al-mujawazah. Ni memang famous lah ni. Contoh dia yang lalu diberikan oleh para ulama dalam membincangkan. Sini yang orang kata akan bezakan antara min dengan an. Orang tanya kan, apa beza min dengan an dua-dua daripada? Jadi ramai itu as-sahma anil qawsi. Jadi ini kita buat anak panah. Dia punya tali, kita tarik dia, kita bubuh kat sini, orang tarik dia lah. Jadi apabila kita tarik dan kita lepaskan dia, inilah yang dikatakan sebagai ramaitus sahma anil qawsi. Saya telah melepaskan anak panah, as-sahma anak panah, melepasi busur. Jadi perbuatan melepasi ni, inilah maknaan al-mujawazah. Perbuatan yang disebut sebagai al-mujawazah. Al-mujawazah ni beza dengan min. Tadi min tu isim majrur dia. Tadi kharajtu minal baiti. Al-bait tu ialah permulaan tempat kita keluar. Tetapi an ni ialah orang kata apa, destinasi pertengahan. Dia lalu. Melalui, melepasi, melalui checkpoint. Itu yang disebut sebagai mujawazah. Kalau dalam ni dia kata al-mujawazah wahia bu'du syai'in mazkurin amma ba'daha bisababi hadasin qablaha. Jauhnya sesuatu perkara yang disebut daripada perkara yang setelahnya dengan sebab perkara yang berlaku sebelumnya. Jadi mudah-mudah kita kata mujawazah ialah apabila anak panah tu melepasi daripada busur, itu disebut sebagai mujawazah. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita lepaskan, dengan sebab kita ramyu, dengan sebab kita lontar anak panah. Begitu juga seperti yang diberikan contoh oleh musannif, kufiftu anil haram. Aku telah tercegah daripada perkara-perkara yang haram. Kufif tu asal daripada kafa yakufu. Kafa yakufu. Kafa yakufu, kemudian dia baca dengan sirah bina lil majhul. Kufa, tapi bila tambah masdar jadi kufiftu. Kufiftu anil haram. Saya telah tercegah daripada perkara yang haram. Dia kata ka'annahu lamma tana'ta minhu jawaztahu bisababil kaffi. Dan bila kita tahan diri kita daripada perkara haram, kan?
Kita dah tahan pergi daripada perkara haram. Contohnya kita kata aku tak mau minum arak. Aku tak mau minum arak walaupun tengok arak yang dalam cerita-cerita ada wine itu nampak macam nafsu yang jahat, kata ini menggiurkan, tapi sebagai satu ujian, contohlah pi bermusafir di negara yang majoriti orang kafir. Jadi bila kita dihidangkan ayat wine tu, kita tak mau. Jadi bila sebut kufiftu anil harami, seolah-olah apabila kita menegah diri kita daripada tak minum arak tu, kita terlepas daripada perkara tersebut. Dia kata ka'annahu lamam tana'ta minhu jawaztahu bisababil kafi. Oleh kerana kita cegah diri kita terlepas daripada perbuatan tersebut. Sebegitu juga kan, bila sebut radhiyallahu ta'ala anhum, radhiyallahu ta'ala anis sahabah, Allah Ta'ala meredai daripada mereka. Redha daripada mereka tu maksud apa? Maknanya Allah Ta'ala dah lepaskan mereka daripada diseksa, lepaskan daripada dicela. Dengan sebab redha, dengan sebab Allah Ta'ala redha, mereka ni terlepas daripada sebarang kecelaan dan tu. Apabila ada unsur melepasi, sama ada melepasi itu secara fizikal ataupun secara maknawi, secara abstrak yang kita tak boleh nampak, itu disebut sebagai anil mujawazah, melepasi. Perbuatan melepasi itu biasanya fa'il itulah yang muta'alaq dia, aku lepaskan daripada busur. Contohnya apa lagi? Akhaztu al-ilma an amrin. Akhaztu al-ilma am amrin. Kan selalu hadis Nabi SAW, hadasana apa? Hadasana tu sekian an tu. Jadi seolah-olah ilmu tu oleh kerana hari ni contoh saya bacakan hadis innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat. Jadi dalam tradisi ilmu hadis, hadasa tu disebut sebagai tahdis. Kita riwayatkan, turunkan riwayat kepada orang bawah. Bila kita turunkan riwayat kepada orang bawah, kita kata rawaitu hazal hadis an syaikhi. Saya telah riwayatkan daripada guruku. Daripada guru yang berikan hadis tersebut pada aku. Seolah-olah ilmu tu oleh kerana daripada tahdis, daripada periwayatan tu, dia melepasi daripada guru pergi kepada kita. Itu sama juga lah rawat an daripada maknanya dia melepas daripada satu masa daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi dia kata mujawazah tu haqiqatan fil ajsam, sama ada dia pada benda-benda yang nampak ni secara hakiki, ataupun majazan fil ma'ani, dalam masalah benda-benda yang abstrak yang kita tak nampak, macam ilmu kita tak nampak, tapi dia melepasi daripada guru, daripada dada guru kita kepada guru ke dalam dada kita. Yang seterusnya tadi tu kita tengok berkenaan ila kan. Jadi an ni dia ada makna lagi. La tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabun tabaqan an tabaq. Jadi kadang-kadang an ni dengan makna al-ba'diyah. Ba'diyah. Al-ba'diyah ni makna ba'du lah. Tabaqan ba'da tabaqin. Tabaqan ba'da tabaqin. Ada juga makna li ta'lil. Ta'lil ni makna kerana lah, makna sebab alasan. Contohnya wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Allah Ta'ala berfirman pada Nabi Muhammad SAW, tak ada lah Nabi Ibrahim tu memohon ampun kepada bapa saudaranya tu melainkan an, bukannya janji itu melepasi daripada saudaranya dan sebagainya, tapi an tu dengan makna kerana. An tu seolah-olah bila kita kata li ta'lil ni bubuh terus li anna lah. Buat cincang-cincang ni kita kata li ta'lil tu li anna. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin. Oleh kerana pernah ada satu janji yang pernah
Nabi Ibrahim berjanji dengan bapa saudaranya. Jadi bila kita kata li ta'lil, at-ta'lil, ta'lil ni kita kata sebab ta'lil, kita abang terus li'anna salah. Li'anna sekian. Biasalah kita. Itu antara makna an. Jadi yang lagi wal khamisu ala nahwu tajibu taubatu ala kulli muznibin. Wajiblah bertaubat ke atas orang yang melakukan dosa. Ala ni makna dia ialah al-isti'la. Isti'la ni ala ni biarlah kita terjemah di atas. Apakah orang kata implikasi bila kita kata di atas tu? Al-isti'la, ala lil-isti'la, meninggi di atas. Jadi bila kita kata ayat atas maksudnya sa'itu alal jabali, saya panjat ke atas gunung. Saya panjat ke atas gunung, meninggi ke atas gunung. Jadi sama ada isti'la tu tinggi tu secara hakiki seperti mana kita naik ke atas gunung, ataupun rakibtu alal farasi, saya menunggang, naik di atas kuda. Ataupun atas tu secara orang kata apa, kiasan, secara maknawi saja. Seperti tadi itulah, seolah-olah nak abang kata apabila seseorang tu muznib, apabila seorang itu dia melakukan dosa, dia disebut sebagai muznib, orang yang melakukan dosa. Jadi ditanggungkan kewajipan tanggungjawab untuk bertaubat ke atas dia. Seolah-olah orang kata kalau taubat ni benda fizikal, kita boleh nampak dia duduk di atas bahu dan belakang, di atas leher, tanggungan orang yang buat dosa tu. Jadi bila kita kata wajiblah ke atas tu, itulah dikatakan al-isti'la al-majazi. Al-isti'la al-majazi. Seperti juga lagi contoh alaihi dainun, ataupun li alai laka alayya dainun, laka alayya dainun. Li alaika dainun. Li alaika dainun, menjadi hak untuk saya, di atas engkau ada satu hutang. Jadi seolah-olah apabila kita ni berhutang, seolah-olah kita ini ditunggang oleh hutang tersebut. Hutang tersebut duduk di atas kita. Sebab tu kita kata ala tu isti'la. Seolah-olah kita ni adalah bahan tunggangan yang menjadi kewajipan. Bila kita naik kuda tu mesti ikut cakap kita. Itu yang kita kata musta'li. Orang yang ditunggang mestilah mengikut yang menunggang. Bila kita bawa kereta, mestilah kereta tu ikut cakap kita. Jadi apabila kita nak habaq kata suatu benda tu duduk menjadi kewajipan dan tanggungjawab terhadap sesuatu, kita guna perkataan ala. Alaika dainun, li alaika dainun. Hang ada hutang, hang ada tanggungjawab berhutang milik aku yang perlu hang lunaskan. Sebab itulah kalau dalam masalah muamalat kita kata li tu, nak abang kata milik saya, alaika tu berada di atas tanggungjawab anda. Satu hutang, li alaika dainun. Itu yang disebut sebagai al-isti'la.
Tetapi kalau contoh ayat Al-Quran Allah Ta'ala kata ulaika ala hudam mir rabbihim wa innaka la ala khuluqin azim. Ulaika ala hudan. Jadi pengarang kata syubbihat tamakkun minal huda biman ala dabatin yasrifuha kaifasya. Mereka itu berada di atas petunjuk. Apabila kita nak abang kata orang tu memang mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala secara pasti, dan memang orang kata kalau kita hinggut, kita bahasa tu lah, kalau kita honggak tak jatuh dah. Nak abang kata betul-betul kejap, kita honggak tak jatuh dah. Dalam posisi tu kita abang kata, kita guna perkataan Allah. Jadi bila Allah Ta'ala sebut mereka itu berada di atas petunjuk, seolah-olah mereka, maksud dia ialah mereka ni memanglah mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah Ta'ala dan tak akan boleh digugat lagi dah. Orang kata kekukuhan mereka tu. Kalau tadi tu kita nak abang benda tadi tu duduk atas kita, tapi kalau bila kita kata kita berada di atas sesuatu tu, bila kita guna Allah, nak abang kata kita memang betul-betul kejap di atas dia. Jadi kalau kita nak abang kata orang tu memang, orang kata dia pegang jawatan tu tak lepas dah, dia memang kukuh dah, diminati oleh ramai. Seperti Datuk Seri Sanusi, dia kata ala riasah, Syed Sanusi Muhammad Noor ala riasah, dia berada di atas kekuasaan, maknanya dia memegang kekuasaan yang kukuh. Dia memegang kekuasaan, kepimpinan yang kukuh bila kita guna Allah. Jadi Allah tu sama ada memang dia benar-benar di atas kita secara fizikal, kita suatu tu benda benar-benar di atas sesuatu secara fizikal, ataupun dia bersifat orang kata apa, abstrak ataupun maknawi, seolah-olah dia ialah tanggungjawab kita bila kita kata tanggungjawab seseorang. Tetapi kalau kita kata orang tu berada ala hudan, Nabi innaka la ala khuluqin azim, Nabi ni memang berada di atas akhlak yang agung. Memang Nabi tu bila kata berada di atas, memang betul-betul Nabi tu tak tergugat dah, memang kukuh akhlak yang sangat mulia dan agung. Sebab itu orang kata nuqtah balariyah dia tu, daripada bila kita guna Allah, dia ada maksud yang tersendiri. Bila itu antara makna dia lah, at-tamakkun. Seolah-olah seperti mana kita duduk atas, bila kita kata raqib tu ala farasi, kita duduk atas kuda, raqib tu ala sayyarah, kita memang kejap dah boleh pegang. Tapi bila kita sebut atas benda yang abstrak, tak nampak petunjuk, kekuasaan, nak abang kata, bila kita guna Allah, nak abang kata memang kita kukuh memegang dan bersifat berkaitan dengan perkara tersebut. Apa lagi contoh Allah? Allah ada juga makna lita'lil, ada dengan makna syarat. Ada dengan makna syarat. Contohnya, bi'tuka hadza dar ala an tabi'ani kaza wa kaza. Ini selalu dalam kitab tu lah. Aku boleh jual kat hang rumah ni dengan syarat, kan? Ala an tabi'ani, dengan syarat engkau jualkan kata engkau sekian-sekian. Ada ala dengan makna syarat, ada ala dengan makna ta'lil, sebab. Itu boleh tengok sendiri dalam PDF yang kita berikan tu. Jadi ala isti'la', sama ada isti'la' tadi itu hakiki ataupun majazi, ataupun menunjuk kepada makna tamkin, kukuh, ataupun makna sebab, ataupun makna syarat. Jadi yang keenam, wasadisu allamu nahu ana ubaidun lillahi ta'ala. Lam ni dia special sikit. Lam ni antara huruf yang dia ada beberapa makna, tapi dia kena tengok kepada beberapa elemen, beberapa komponen partikel dalam ayat. Kalaulah seperti kita kata kita ada telefon, handphone kan, al-yatiful yadawi
li Zaidin. Smartphone, handphone itu, telefon bimbit itu bagi Zaid. Adakah telefon bimbit itu asal tak ada kat Zaid, betul kita bagi kat dia, dah kata kita kata lam tu bagi kan. Apa maksud bagi? Bagi tu apa? Jadi inilah yang dimaksudkan sebagai lam lil milki. Tapi lam lil milki ni dia ada syarat. Syarat dia ialah pertama, perkara yang sebelum lam tu, sebelum lam ni mestilah benda yang sah dimiliki. Kita sebut sebagai mamluk, yang sah dimiliki. Kemudian isim majrur dia tu mestilah benda yang sah memiliki. Mudah kata, sebab dia ada benda-benda yang tak sah dimiliki daripada segi orang kata bahasanya. Contoh kita kata al-hasiru lil masjidi. Dalam segi syarak, bila kata milik ni mestilah manusia balik berakal dan sebagainya. Sekarang masjid ni tak berakal. Memanglah kalau bahasa kita, kalau orang tanya ni tikat hak siapa punya, jadi ni tikat hak masjid punya. Tapi tu kita cakap ala sabilil majaz, secara majaz saja. Yang sebenarnya ialah apabila huruf selepas lam tu tak sesuai untuk jadi malik, tak sesuai untuk memiliki, kita akan kata lam ni, tadi kalau sesuai untuk memiliki, kita kata lam ni lil milki. Tapi kalau dia tak sesuai untuk memiliki, dia panggil lam lil ikhtisas. Tikat itu khusus bagi masjid. Tikat itu khusus bagi masjid. Tikat itu khusus bagi masjid. Tapi mudah-mudah kata, kalau kita jumpa lam ni, kita kata lam tu milik. Seolah-olah kita terjemah telefon bimbit tu kepunyaan Zaid. Kita tak payahlah terjemah dah secara literal telefon bimbit itu bagi Zaid. Bagi Zaid tak jelas. Sebab orang kata maqasid objektif kita terjemah tu adalah untuk kita memahamkan orang yang nak faham bahasa tersebut. Ataupun kalau kita baca sendiri, kita terjemah tu untuk kita faham. Kalau kita terjemah telefon bagi Zaid, apa dia telefon bagi Zaid, kita pun tak faham. Jadi matlamat penterjemahan tu tak sampai. Jadi bila kita tahu, oh, ada objek dalam kedua-dua senario ni, perkara yang sebelum daripada lam ni dia ialah zat. Dia adalah objek yang fizikal. Dia adalah objek yang fizikal. Telefon ada boleh nampak, tikar ada boleh nampak. Cumanya kita tengok isim majrur dia tu boleh memiliki atau tak boleh memiliki. Kalau boleh memiliki, kita kata lam tu kepunyaan Zaid. Kalau lam ikhtisas khusus, maknanya tikar itu khusus bagi masjid. Maknanya hanya untuk tujuan kegunaan dalam masjid. Kapet tu dalam masjid, kegunaan masjid. Tapi kalaulah dalam masalah kita duk baca selalu tu alhamdulillah. Masalah alhamdulillah. Puji ni kita boleh nampak ke puji? Puji kita tak boleh nampak. Apabila puji ni tak boleh nampak, dia disebut sebagai benda yang maknawi. Kalau tadi zat ataupun benda yang hissi yang boleh nampak. Tapi puji ni benda yang tak ada. Jadi apabila sebelum daripada huruf lam tu benda yang maknawi, benda yang tak nampak, lam tu dipanggil lam lil istihqaq. Daripada kata istahaqqa yastahiqu istihqaqan. Lam lil istihqaq. Alhamdulillah. Segala puji itu adalah hak bagi Allah. Tapi ada je lah ulama tafsir boleh je. Segala puji itu milik bagi Allah. Segala puji itu tertentu bagi Allah. Kan? Tapi secara umumnya, apabila sebelum daripada huruf lam tu objek yang nampak, lepas ni layak memiliki, kita kata dia lam lil milki. Kalau sebelum tu objek, tapi lepas dia tu tak layak memiliki, kita kata lam tu lil ikhtisas. Kalau sebelum dia bukan objek yang boleh nampak, perkara yang abstrak, yang maknawi, kita kata lam tu lil istihqaq. Tapi kalau yang kita baca kitab Jawi, kita kata segala puji itu tertentu. Tertentu tu maksud ikhtisas tu lah.
Kalau kita kata segala puji itu mustahak daripada istihqaq. Kalau puji itu milik Allah, bagi Allah, biasanya guna lam lil milki. Tapi dia adalah kan perbahasan yang mana yang lebih tepat. Lam mana. Tapi secara umumnya formula dia macam itulah. Jadi lam ni ada makna lil milki, ada makna lil ikhtisas, ada makna lil istihqaq. Jadi bila kita contoh tu, cubalah teka. Contoh dia kata nahwu ana ubaidun lillahi ta'ala. Saya adalah hanyalah seorang hamba yang hina bagi Allah. Jadi lam tu lam apa? Lam apa? Raub. Muslimat ada tahu lam tu lam apa? Ana ubaidun lillahi ta'ala. Nabil, apa dia? Cuba tengoklah. Kan kita nak tahu lam tu lam apa, kita tengok sebelum dan selepas. Jadi ubaid tu apa dia? Objek ke bukan objek? Benda yang nampak ke benda tak nampak? Ubaidun. Saya ialah hamba yang kedil. Kita hamba ni nampak tak nampak? Jadi ya, dah cukup satu syarat. Bila lillahi ta'ala, Allah Ta'ala sah-sah lah. Dialah Malik Yaumiddin. Dialah pemilik sekalian alam. Jadi lam tu lam lil apa? Lam tu lil milki lah. Saya ni hanyalah hamba yang kedil milik kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi bila kita jumpa ni, kita belajar nahwu, kita tahulah. Kalau kita suruh ChatGPT pun belum tentu ChatGPT tu boleh habaq huruf ni huruf dia makna apa, justifikasi dia apa, sebab apa dia guna makna tu, apa ciri-ciri dia. Kalau kita nak pun dia, mesti kita kena habaq prompt tu spesifik, yang ni saya nak maksud ni. Tapi maknanya bila kita belajar sendiri, kita boleh cuba, orang kata apa, asah otak kita sendiri dan kita cuba pick up dan tatbik. Jadi lepas-lepas ni, bila kita jumpa huruf-huruf jar ni, akal kita perlu latih untuk ligat berfikir. Latih untuk ligat berfikir. Supaya kita tengok, oh ni sesuai makna apa, ni sesuai makna apa. Daripada situlah, lama-lama kita akan cekap. Tak perlu dah pakai Google Translate. Google Translate pun tak tepat. ChatGPT pun kadang, kalau tanya dia, lam tu lam apa, ba tu ba apa, dia pun tak boleh jawab. Contoh masalah, orang kata selawat tafrijiyah. Selawat tafrijiyah tu syirik apa semua. Sebab apa? Jadi kita tanya, ba dalam Allahumma salli salatan kamilatan, apa benda tu ada huruf ba. Ba tu ba apa? Kalau orang yang tak mengaji, dia tak boleh jawab lah. Ba ni dengan sebab kepala otak hang. Itu. Jadi yang ketujuh, wasabi'un fi nahwu al-muti'u fil jannah. Dalam masalah al-muti'u fil jannah, fi ni tadi kita kata, fi ni makna default dia ataupun secara umumnya dia ialah lizzarfiyah. Tak tulis dah lah, tadi dah tulis dah. Fi lizzarfiyah. Zarfiyah ni ada kalanya kedua-duanya ialah objek yang fizikal. Kedua-duanya ialah objek yang fizikal. Contohnya, al-malu fil kis. Harta berada di dalam bekas. Al-ma'u fil ina. Air ada dalam botol. Jadi al-ma' tu, ma' tu yang sebelum daripada huruf fi, dia pun objek yang hissi, zat yang kita boleh nampak. Al-ina, botol pun perkara yang hissi yang boleh nampak. Ada juga yang mana sebelum dia ialah perkara yang hissi, tetapi isim majrur dia perkara yang bukan hissi, perkara yang maknawi. Contohnya lah kan, tadi kita tak payah contoh lah, kita tulis terus sebagaimana yang kita tulis kat sini. Jadi fi ni li zarfiyah, ni kira penutup kita lah malam ni. Fi ni li zarfiyah. Ada kalanya memang sebelum dan selepas dia memang ialah objek yang hissi. Al-ma'u fil ina. Air kita boleh nampak hissi. Bekas pun kita boleh nampak hissi. Tapi kalau contoh masalahnya Zaidun fissa. Bila kita nak bak, kata Zaid ni dulu dia dihimpit dalam kesusahan. Sekarang dia dah
orang kata dia dah senang. Dia dah lapang hidup dia. Jadi perkara lapang ni benda yang maknawi, yang bukannya fizikal. Kalau kita tanya Zaid sekarang ni hidup dia lapang, boleh tunjuk tak lapang tu tak mana? Tak ada, dia bukan hissi. Jadi apabila kadang-kadang hissi dengan hissi, kadang-kadang hissi dengan maknawi. Kadang-kadang al-ilmu fi sudur, al-ilmu fi sudur. Ilmu itu berada di dalam dada kita. Kadang-kadang terbalik pula maknawi. Cumanya masalah ni, sudur ni, dia kembali kepada masalah al-qalbu, al-aqlu kan, dalam ilmu kalam. Al-aqlu ni akal, hati, jantung apa semua ni bukanlah yang maksudnya organ yang fizikal tu tak. Dia adalah satu benda maknawi yang Allah Ta'ala cipta. Jadi masalah al-ilmu fi sudur ni dua-dua maknawi. Dua-dua maknawi. Kemudian ada juga contoh yang lain yang dia orang kata apa, dia maknawi dan hissi. Jadi cerita dia fi ni makna dia yang lazim dia ialah, lazim ni maknanya biasalah, bukan lazim maknanya selama-lamanya. Makna dia ialah zarfiyah, liz-zarfiyah. Az-zarfiyah. Tapi fi ada juga makna li ta'lil. Macam kita dah berkali-kali yang kita ulang yang hadis Nabi SAW, dakhalatim ra'atun nara fi hirratin habasatha. Jadi fi itu bukannya orang tu dia dimasukkan dalam neraka, dimasukkan dalam kucing yang dia kurung tu. Bukanlah situ masuk fi zarfiyah. Fi itu dengan makna kerana, li ta'lil. Dia masuk kerana seekor kucing yang dia pernah kurung. Lagi contoh lagi, fi dia ada makna apa lagi? Jadi fi sama ada li ta'lil, biasanya li zarfiyah, ada makna li ta'lil, ada makna ala. Ada makna ala. Yang kalau tadi kita tengok, kita nak abang kata benda tu memang kukuh, pusing-pusing, memang kukuh, kita kata anta ala hudan, ulaika ala hudan. Tapi dalam masalah kan dulu Nabi, ketika era Nabi Musa tu, Nabi Musa orang kata apa, berlawan dengan ahli sihir lantikan Fir'aun. Fir'aun buat hebahan, kata panggil semua ahli sihir yang ada, mai challenge Musa ni. Kononnya Musa ada sihir. Jadi bila lah Nabi Musa dah tongkat Nabi Musa AS tu dah berubah dia jadi ular yang besar dan mengalahkan sihir-sihir tu, ahli sihir tu pakat masuk Islam belaka. Jadi kata Fir'aun pun dia bengkak lah, dia marah, dia barah lah. Aku panggil, suruh hampa menang untuk aku ni, hampa kalah, masuk Islam ramai-ramai pula, beriman ramai-ramai pula. Jadi dia kata, wala usallibannakum fi juzu'in nakhli. Demi sesungguhnya aku akan salib kalian semua fi juzu'in nakhli. Fi itu kalau kita terjemah fi, kalau kita kata zarfiyah, bukan. Juzu'in nakhli ni maknanya batang pokok tamar. Jadi bila salib tu dekat batang pokok tamar, bukanlah pergi belah pokok tamar, sumbat masuk dalam batang pokok tamar tersebut. Dan Fir'aun tak buatlah sampai macam tu. Jadi bila kita kata fi tu, jadi fi tu bukan makna zarfiyah. Fi tu makna isti'la, berada di atas batang tu. Jadi seolah-olah maksud dia ialah aku akan salib di atas pohon tamar, batang tamar tersebut. Tetapi ulama nahwu apabila membahaskan misal wala usallibannakum fi juzu'in nakhli tu, nak habaq kata depa tu betul-betul kena salib
punya kuat dan kukuh rapat. Kena tambat, orang kata kalau dah salib ni dia paku lah. Dia paku dan pasak pada pohon tamak tu, pokok kayu tu. Jadi bila dia tambat, nak abang kata betul-betul melekat dan dahsyatnya, dia gunalah huruf fi, seolah-olah kawan tadi tu masuk dalam pohon tamak tersebut. Tapi bukanlah dia masuk sebenar-benar. Nak abang kata memang kena tambat teruk sampailah digunakan huruf fi. Jadi fi ada kala makna zarfiyah, ada makna sababiah ataupun ta'lil, ada makna musahabah. Nah, musahabah tadi kita kata makna ma'a. Musahabah ni contohnya ayat Quran, udkhulu fi umamin, ai udkhulu ma'a umamin, masuklah bersama kaum-kaum, umat-umat. Kalau makna ala isti'la, wala usallibannakum fi juzu'in nakhli, ai ala juzu'in nakhli. Jadi setakat tu dulu untuk minggu ni. Ada sebarang persoalan. Nanti kalau maksud-maksud dan contoh ayat tu boleh tengok dalam PDF tu lah. PDF yang kita dah hantar dalam grup tu beserta dengan tasjir. Jadi dalam contoh-contoh ni kita dah tengok dah. Sebab dalam PDF yang disediakan oleh pihak penganjur tu kita dah tengok dah. Dia bawa keluar dah kat kita. Huruf jar ni min ila an ala fi ba semua, dia mereka tu duduk dalam kotak amil. Kemudian mana makmul dia? Makmul dia tu adalah isim-isim dia yang dijarkan tu. Kemudian amal dia apa? Amal dia ialah jar. Dia dah buat kotak asing lah. Jadi boleh tengok sendiri macam mana orang kata aplikasi amil amal makmul dalam PDF yang disediakan yang awal oleh pihak penganjur tu. Tapi kalau nak tengok daripada segi contoh, boleh tengok dalam contoh yang datangkan dalam kitab ni, yang warna biru tu, dalam PDF tu. Yang satu lagi tu dia kitab yang klasik. Jadi setakat tu dulu. Ada sebarang soalan? Kalau ada soalan boleh nyatakanlah. Kalau tak ada soalan, mungkin boleh tanya jalan grup, tak ada masalah. Jadi orang kata kemahiran huruf, nak abang kata betapa pentingnya mengetahui makna-makna huruf ni. Biasanya orang akan mengaji matan Awamil Al-Jurjani dengan syarah Tashilun Nailil Amani ni. Kemudian orang mengaji macam kita ni lah matan Awamil Al-Birgiwi. Tetapi ada seorang ulama yang hebat yang sampai diberikan title imam, iaitu Ibnu Hisham Al-Ansari, Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari. Dia beritahu dia ada karang satu kitab yang nama Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Murni ni daripada kata rina. Daripada kata rina kan. Rina ni maksud asal dia, memanglah kita kata rina ni kaya. Orang yang roni tu kaya. Kaya ni apa maksud kaya? Kaya ni kita tidak memerlukan. Bila kita orang tu kaya, dia tak memerlukan dan berhajat kepada banyak benda. Kalau Allah Ta'ala Al-Ghani, maknanya dia tak memerlukan kepada siapa-siapa. Apa maksud Allah Ta'ala Maha Kaya? Allah Ta'ala tak memerlukan pada siapa-siapa, dan sebaliknya makhluk memerlukan pada Allah Ta'ala. Tapi kalau Ghani yang orang kata subjektif ataupun idhafi macam manusia ni, keperluan dia kepada benda-benda manusia ni kurang. Dia dah kaya, dia boleh buat sendiri kan? Jadi bila kata Mughni, yang mengkayakan akan orang yang cerdik. Labib ni orang cerdik. Jadi kitab Mughni Labib ni kalau orang mengaji, dia akan menjadikan orang yang labib tu, orang yang cerdik tu terkaya. Mughni, terkaya maknanya tidak memerlukan. Bila dia belajar, dia dah tak payah dah nak tengok Kutubul A'arib. Sebab dah ramai daripada kalangan ulama yang buat kitab i'rab Quran kan? Quran tu harfan biharfin, daripada min alif ya, daripada surah Fatihah sampai surah Qul Huwallah. Ulama buat i'rab satu. Jadi orang yang biasa yang tak reti nahwu, dia akan tengoklah kitab i'rab Al-Quran yang berbelah jilid. Tapi
Imam Ibn Hisham Al-Ansari dalam kitab tu dia memang bincangkan secara abjad huruf alif, apa dia punya huruf, apa dia punya i'rab, apa dia punya makna, apa dia punya amal, apa ma'mul dia. Daripada alif sampailah huruf ya. Dan dia habaq satu persatu yang dikatakan huruful ma'ani tu. Jadi, daripada title sendiri pun kita boleh faham. Jadi orang yang baca kitab Mughni Labib ni, dia boleh i'rab sendiri dah. Begitu juga orang tanya, Imam Ibn Hisham tak mau ke tulis kitab i'rab Quran, tak mau ke tulis tafsir kan. Dia kata aghnanil Mughni, cukup dah aku dah buat kitab Mughni tu seolah-olah kitab tafsir dah. Jadi siapa yang faham, yang mengaji, yang belajar kuasai kitab Mughni Labib ni, dia boleh i'rab Quran bersama ilmu-ilmu yang lain lah, ilmu 12 yang berbaki tu, dia boleh faham Quran tu sendiri. Nak abang kata penting yang tahu amal huruf ma'ani, tahu apa dia punya maksud, amal dan makna dia. Itu Mughni Labib ni kat Malaysia ni seorang je. Kalau nak tengok dekat YouTube tu Maulana Zaharuddin Qasimi. Maulana Zaharuddin Qasimi. Dia ajak, yang seronoknya Maulana Zaharuddin Qasimi ni dia ajak dekat geng-geng tua-tua yang pencin. Kalau orang duk kata Mughni Labib ni geng-geng ulama tua-tua guru yang jadi. Dia ajak geng-geng tua-tua yang pencin yang dulu zaman-zaman dulu pernah belajar bahasa Arab basic-basic sikit, tapi dia ajak dengan cara yang mudah faham. Kalau kita baca sendiri tak faham, dia ajak Mughni Labib tu cukup mudah. Kalau nak try dengar boleh dengar Maulana Zaharuddin tu. Kalau kat Malaysia setakat ni dia seorang lah, Maulana Zaharuddin Qasimi kan. Zaharuddin Qasimi dia. Kalau Mughni Labib ni dia tulis bahasa Melayu dia je ni lah. Mughni Labib. Kalau cetakan tu 5 ke 6 jilid. Maulana tu nama dia Maulana Zaharuddin Qasimi. Dia ni seorang yang belajar di Pakistan dan tua dah. Dia ada buat satu yang terbaru ni, kitab Nahu Pengenalan Tata Bahasa Arab Basair. Pengalaman dia mengajar Nahu bertahun-tahun tu, dia buat kitab 11 jilid dalam bahasa Melayu, tapi dalam masa sebulan habis stok dia. Dia cetak tu banyak tapi orang kata sold out. Kitab tu mahal sikit lah, 11 jilid berbaloi lah 200-300 lebih. Cuma nak abang kata pengalaman dia, kitab yang tinggi yang orang kata level muntahi, level expert tu dia boleh ngajar dengan mudah. Kalau kata di berhampiran dengan kita di Fatani, Pondok Bendang Badam Mughni Labib. Kalau di Azhar tu pun biasanya yang belajar tu orang-orang yang dah tu lah. Kalau kita yang maknanya orang yang tak biasa mubtadi, yang baru awamil pun terkejut-terkejut baca. Kalau buka Mughni Labib ni berdarah hidung lah, memang susah lah. Tapi kalau sekadar nak bagi biasa dengar perbahasan, dengar yang Zaharuddin tu, dia orang kata apa, mudah faham. Sebab dia daripada contoh, dia buat teks kitab tu, ada voice dia, dan dia contoh yang terus dah pada kitab tu. Jadi nak abang betapa pentingnya elemen mempelajari huruf ma'ani tu, sampai ada satu kitab khusus yang disebut Mughni Labib an Kutubil A'arib. Dekat orang kata apa, dekat library maktabah pun ada banyak lah. Dia ada banyak orang buat syarah, contohnya Al-Imam Ad-Damamini. Kemudiannya hasyah seperti Asy-Shumuni, hasyah Al-Amir dan sebagainya. Sebab kadang-kadang macam tadi itulah, makna-makna huruf tu pun sampailah peringkat tinggi, ulama-ulama khilaf betul ke, sebab betul ke huruf ni ada makna ni. Sebab bila kita tafsir Quran, kita kata ayat ni ditafsirkan dengan makna ni, implikasi dia lain-lain. Ada yang implikasi sama, tak apa, implikasi yang lain-lain. Jadi kalaulah tafsiran tu membawa kepada makna yang tak betul, itu yang jadi perdebatan ulama. Kadang kata makna ni tak selesai, maknanya huruf ni tak ada apa maksud tu. Contohlah yang paling famous tu lah ayat wuduk tu, wamsahu bi ru'usikum. Jadi sebenarnya mazhab Syafi'i je seorang je yang tafsirkan ba tu dengan makna tab'id. Kita kata cukup basuh sebahagian, basuh wamsahu bi ru'usikum. Ada mazhab lain dia kata ba tu sekadar haraf ta'diyah, sekadar haraf idhafah yang menyambungkannya. Jadi wamsahu bi ru'usikum jami' ar-ra'si lah, jami' ar-ra'si. Jadi daripada situ pun dia ada kitab Al-Kawkabud Durri kan? Al-Kawkabud Durri yang mana yang menghimpunkan masalah-masalah khilaf nahu yang berlanjutan sampai menjadi khilaf pada masalah fiqh. Itu betapa pentingnya. Betul juga dalam masalah akidah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun.
Kan? Daripada wallahu khalaqakum wa ma ta'malun tu kita boleh tengok siapa yang tafsir dia. Kalau orang tafsir macam ni dia jadi ahli sunnah wal jamaah. Orang tafsir macam ni dia jadi mu'tazilah. Itu orang kata kepentingan belajar huruful ma'ani, huruf-huruf yang mempunyai makna. Kalau dalam matan jurumah tu lah ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nana. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ladzina yanzuruna al-kitaba nazratan wahidah wa yahfazuna ma fihi wa yafhamunahu wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna istawda'naka ma 'allamtanahu fardud ilayna inda hajatina wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Saudara Wais dan Bunda Syaril dan